Muslimat sekalian, saya nak terangkan sikit tentang An-Namimah ni. Ada satu kisah benar yang pernah berlaku. Saya tak ingat berlaku pada zaman bila, tapi cerita ini dinukilkan dari zaman ke zaman dan ditulis dalam sebuah buku. Ada seorang budak. Budak ni macam hamba lah, dijual di pasar. Dia tak ada cacat cela, dia okey. Tapi orang dah cakap budak ini dia memang sempurna, tapi kami jual murah sebab masalah dia mulut dia suka adu domba, tu je. Sebab bila dijual ni, hamba ni kalau cantik harga lain, kalau sekian harga lain. Tapi budak ni murah juga sebab apa? Dia tak ada cacat, kecacatannya pada mulut saja, pada lidah. Lalu orang ni pun beli bawa balik. Bila dia bawa balik, di rumah tersebut dia dengan isterinya tinggal. Nak bagi hadiah pada isteri, ada pembantu. Baguslah suami ni. Lepas tu satu hari, budak ni dia cakap kepada isteri tuan rumah. Dia kata, apa yang aku tahu, suami kamu nak nikah lain, ada perempuan lain. Dia cakap begitu, begini, sekian-sekian. Tetapi kalau kamu nak menawan hatinya, antara yang dia suka ialah apabila kamu membersihkan janggut dia di bawah leher tu. Ada janggut dan ada bulu-bulu. Kamu perhatikan suami kamu suka mengemaskan bulu di bawah leher tu. Jadi kalau kamu buat begitu, suami kamu mesti mencintaimu. Tapi buatlah keadaan dia tidur, buat kejutan untuk suami. Kemudian budak ni pergi pula pada suami perempuan tersebut. Tuan, kalau tuan nak tahu, isteri tuan ada lelaki lain, dan dia telah merancang untuk bunuh tuan ketika tuan tidur. Maka kalau tuan tak percaya cakap saya, malam ini tuan buat-buat tidur. Nanti tuan akan tengok apa yang isteri tuan akan buat. Isteri ni pisau mesin ketika itu bukan macam sekarang, halus jilet tu kan. Tetapi dia menggunakan mungkin pisau ke apa-apa parang ke benda-benda yang tajam lah. Lalu memang itulah yang dibuat oleh isteri tu. Dia pun menyelak leher sebab nak cukur di bawah leher kan. Bila diselak lalu dihunuslah benda tajam. Kemudian suami tu pun bangun. Betul lah apa yang budak tu cakap, engkau nak bunuhku. Belum sempat isteri ni menjawab dan menjelaskan, lalu suami tu ambil pisau yang tajam itu lalu menyembelih isterinya. Setelah berlaku keadaan seumpama itu, keluarga wanita ni pun datang. Nampak berlumuran darah, anaknya mati dalam keadaan demikian. Mereka bunuh lelaki tersebut pula. Sebab itu dosa An-Namimah ini adalah penyebab utama antara azab kubur. Penyebab utama azab kubur ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Tanpa kita sedar hari ini, An-Namimah ini menjadi kebiasaan masyarakat kita. Kalau mengumpat, contoh, si A mengumpat dengan si B terhadap si C. Faham tak? A dengan B duduk mengumpat tentang C. C tak tahu apa-apa. Satu hari C masak nasi lemak, dia pun hantar kepada si B. Faham ya? Si B makan je lah, makan. Tapi si A tak dapat nasi lemak tu. Dia tak puas hati. Dia pergi jumpa dengan si C. Kau nak tahu tak, yang kau beri nasi lemak tu, si Timah tu, dia mengata kau macam-macam. Kau tak tahu terbalik kau dia buat apa. Ini An-Namimah. Kalau saling mengumpat, si tak tahu, si elok je, masak bagi makan apa semua. Mungkin si B menyesal, dah orang buat baik, mungkin dia nak mohon maaf apa. Tapi kerana si A yang tak puas hati, dia tak dapat nasi lemak contohnya, dia pergi racun si C, cerita apa yang si B mengumpat. Dan mungkin dia tokok tambah. Akhirnya apa yang berlaku, C nak marah sangat, aku tak halal nasi lemak aku bagi yang itu. Mungkin.
Dan dia akan rasa benci dan sebagainya. Dia akan rasa kecewa. Aku buat baik dengan dia, selama ni aku tolong dia, tiba-tiba kebencian itu akan meluap-luap. Sebab itu kalau ada cerita-cerita orang yang sampai kepada kita, janganlah kita sambung, cukup berhenti setakat kita. Tak perlu nak guna ayat soleh-solehah, tak payah. Awak, saya nak cerita sikit ni demi kebaikan awak dunia dan akhirat. Saya takut awak dalam keadaan yang tak sedar. Awak kena tahu, saya ni cakap bukan apa-apa sebab sayang sangat. Mulut manis tu perempuan. Saya kesian tengok awak buat baik pada dia, kadang buat laksa hantar. Awak tak tahu apa yang dia cakap belakang. Saya nak cakap sikit lah, supaya awak kenal siapa kawan, siapa lawan. Saya ni sebab kawan awak, saya fikir Allahu Akbar. Perasan tak? Kadang kita sendiri ada melakukan perbuatan namimah tersebut. Kadang itu kita melagakan antara anak dengan bapa. Telefon anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mak, ada apa? Mak tak ada apa sangat Mak geram kat ayah kau tu lah. Dah kenapa pula mak? Ayah kenapa? Mak ni sebenarnya dah sabar dengan ayah kau 30 tahun lah. Oh, macamlah terseksa 30 tahun tu. Pada hari tu je ada benda kecil hati, tapi dia langsam semua 30 tahun. Ini yang Nabi sebut, di antara tanda-tanda sifat wanita penghuni neraka ialah yang apabila dia tidak suka dengan apa keburukan suaminya, dia melupakan segala kebaikan. Orang perempuan dia suka guna ayat yang nak nunjuk dia tu sedih dan terlalu terseksa. Kadang-kadang orang perempuan jumpa saya kan, Ustazah, saya sedih sepanjang saya hidup saya terseksa Ustazah. Saya dah sabar dengan suami saya 20 tahun. Saya tanya dia berapa soalan je. Puan, pernah tak suami bawa balik goreng pisang? Ada. Pernah tak suami bawa pergi jalan? Adalah sekali-sekali. Pernah tak suami ajak makan luar? Ada. Ada tak suami tolong-tolong? Adalah Ustazah. Kenapa? Yang puan cakap terseksa 20 tahun. Macam langsung tidak ada kebaikan, macam semua buruk belaka. Sebab orang perempuan bila beremosi, dia boleh keluarkan apa-apa perkataan sehingga dia lupa kebaikan suaminya. Nabi sebut antara penyebab utama wanita ramainya di neraka, kerana apabila dia tak suka suatu perkara terhadap suaminya, dia melupakan kebaikan-kebaikan yang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillah, kita bimbang kita mempunyai sifat dan ciri tersebut, lalu kita bersama dengan golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Bila bercerita pada anak, saya nak tanya, anak ni akan timbul geram tak pada bapa dia? Geram. Saya dah berhadapan dengan aduan pakcik-pakcik orang tua. Ustazah, anak sekarang dah berani warning saya. Ayah, saya nak cakap sikit dengan ayah ni, kenapa ayah buat macam tu dengan mak? Saya dah tak nak bagi lagi duit pada ayah, duit semua bagi mak je. Ada ibu-ibu yang mengadu pada anak, dan bapa tu datang pula mengadu pada saya. Dulu saya kerja furniture rumah tangga, memang tempat orang mengadu. Bapa ni dah kecil hati sangat dah, sampai anak tak nak bagilah duit belanja. Sebab mak mengadu begitu begini, kalau kau bagi duit dekat bapa kau tu belanja ke kawan, bukan belanja mak. Baik kau bagi duit kat mak, mak masak, mak yang beli barang dapur, pandai akal mak tu. Sampai anak fikir betul juga, kalau beri ke mak, mak akan beli barang dapur, ayah takkan lapar. Kalau beri pada ayah, ayah duduk mengeter dengan kawan-kawan. Tapi itu adalah hak keperluan ayah tu. Kalau dia nak pergi jumpa kawan-kawan, dia nak belanja kawan-kawan, kalau ada lebihan rezeki, apa salahnya? Tetapi kadang si ibu tanpa sedar, subhanallah, makasih ajar, dia melakukan umpama itu menyebabkan si anak rasa tak suka, rasa benci dengan si ayah. Dan ramai orang lelaki, dia tak sebut, dia tak mengadu pada anak kalau dia tak puas hati dengan mak anak tu, isteri dia lah. Subhanallah. Yang kedua, penyebab azab kubur ialah an-namimah, pengadu domba. Yang kedua, ghibah, mengumpat. Dan yang ketiga iaitu istibra', iaitu tidak melakukan istibra' selepas kencing. Hadis Nabi SAW,
Aksaru azabil qabri fil bauli. Kebanyakan seksa kubur adalah disebabkan kencing. Kebanyakan seksa kubur adalah disebabkan kencing. Istibra' kalau ikut fiqh kita mazhab Syafi'i wajib. Apa dia istibra' ibu-ibu sekalian? Lepas buang air kecil, bukan buang air besar ya, buang air kecil, kita berdehem. Kalau tak berdehem pun kita tekan-tekan sikit. Kita buat macam batuk. Kita tekan sikit di bawah bahagian bawah perut, air-air tu. Sebab biasanya kalau kita perasan, lepas kita buang air kecil, kalau kita gopoh-gapah terus bangun, kita akan rasa lagi macam nak kencing lagi. Perasan tak? Ada rasa macam kenapa rasa nak terkencing lagi, tapi kita tahan, kita terus saja. Bila kita buat pergerakan berjalan, sujud ataupun rukuk dan sebagainya, boleh jadi air kencing tu akan keluar semula. Yang kedua, kadang-kadang kita tidak sedar. Bila air kencing dah keluar, automatik batal wuduk kita, maka batal solat kita. Sebab itu kadang-kadang kita rasa solat kita sah dan cukup, rukun semua, tetapi kerana kita tak melakukan istibra' tadi. Istibra' ni lepas buang air kecil, kita cuma dia bukan dekat leher, bukan dekat tengkok, dekat leher kita ni. Itu berdehem lain tu nak peli tu. Kita macam dehem tu biar tekan perut. Ada juga orang malu nak berdehem. Dah lagi tandas awam kan, dia berdehem dalam tu, orang luar pun jawab juga rasa segan. Jadi cukup kalau tekan ataupun buat saja tekanan abdomen tu. Maksudnya ialah selepas buat air kecil, tolong pesan kepada anak kita, cucu kita. Kalau kadang nampak budak-budak laju sangat dia, lepas buang air, dah siap dah. Kita kata lepas buang air, tunggu sekejap, berdehem ke apa ke, tunggu sampai titisan akhir tu keluar. Sebab itulah kotoran yang lebih kotor daripada awal-awal yang keluar. Kalau ikut dari sudut doktor, air kencing yang terakhir itulah yang banyak menyebabkan banyak penyakit pundi kencing ke, penyakit prostat yang berkaitan dengan pundi kencing dan sebagainya. Sebab kotoran itu tidak habis dikeluarkan. Bahkan kotoran akhir itulah lebih kotor daripada yang awal-awal keluar. Macam kita tengok kalau minum air yang akhir, yang bawah tu kan berkeladak. Jadi ingat-ingatlah kita, mungkin kita jaga puasa, banyak sedekah, tapi tak jaga dalam bab istinja. Tak bersuci selepas betul-betul, tak habiskan betul-betul buang air kecil. Nabi sebut kebanyakan seksa kubur adalah disebabkan oleh kencing tu tadi. Na'udzubillahi min zalik.